Okay, hai. Hari ni saya plan nak semai cili kulai hot pepper F1 hybrid SJ2 461. Inilah jenis yang saya tanam ke atas vertical tower saya semua. Yang sebegini. Jadi memang benih ni memang bagus. Jadi saya dah rendam dekat 3-4 jam. Patut kena rendam 3 jam aja, tapi terlebih rendam. Tak tahu ada masalah ke tidak, tapi tak apa. Saya akan tanam juga hari ni. Lepas tu saya akan semaikan benih ni. Dah sediakan media semai kat sini, kokopit. Yang ni dulu saya semai cili padi, hot pepper 508 Sakata juga, yang F1 hybrid. Semua dah tumbuh bagus jugalah, dia punya pertumbuhan tu bagus. Maknanya kalau semua tumbuh selari tinggi yang sama, maknanya benih tu tak ada hal. Jadi kita tunggulah lagi dalam masa 20 hari sebelum dia dah beberapa daun, lepas sebelum kita pindahkan dia ke tempat lain. Ini just to share lah. Yang ni petola biasa, yang 3 biji ni petola biasa, dah mula tumbuh. Satu dah panjang sikit. Yang dua ni yang baru keluar ni, yang dua ni kita boleh tengok dia melurus ke atas. Yang ni petola ular. Saya dapat benih hari tu, saya tanam. Dan dua-dua pun nampak macam sihat saja pertumbuhan dia. Jadi ini saya akan cover dalam video lain. Tapi cili padi dah okey. Hari ni saya nak tanam, saya nak semai cili kulai pula dalam media ni, media semai. Okey, jadi benih cili kulai 461 F1 hybrid saya dah tabur dalam media semai kokopit. Sebenarnya saya patut kira dalam satu ni patut letak 2-3 je, tapi masa saya tabur dalam tabung air tu yang saya nak rendam 3 jam tu terlebih jatuh. Jadi takkan saya nak buang kan. Tapi macam mana pun kalau kita pakai cara semaian macam ni, walaupun dia banyak yang tumbuh nanti, kita boleh pisahkan dia. Sebab dulu pun saya pernah buat macam ni. Saya tak buat sebanyak macam ni dalam satu poket lah. Saya buat sikit-sikit saja. Tapi walaupun saya rasa kalau buat banyak macam ni pun, saya rasa boleh pisahkan. Mana tu mungkin salah satu daripada tu akan cedera sajalah, tapi akan tu akan koyak. Tapi macam mana pun dia akan hidup. Cili ni satulah. Kalau dua pokok dia tumbuh sama-sama, masa kita ceraikan dia, dia pasti boleh hidup pun. Sebab lama-kelamaan bila kita dah pindah ke polybag lain ke atau tower sistem lain, akar dia akan mula merebak, akan mula membesar lagi. Jadi tak ada masalah. Jadi ini tak apalah, pasal saya ada 1500 baru dah guna dekat saya ingat dekat 300 lebih macam tu, 3-400. Jadi saya nak guna lagi lebih macam ni. Ini pun saya ingat dekat 100 ke macam tu aja. Banyak tower saya yang saya nak, yang ni semua dulu saya buat untuk sayuran, untuk macam pak choy semua. Jadi pak choy hari tu dah harvest dah. Jadi saya nak guna dua tower ni, satu tower yang ni dengan satu tower yang ni. Yang ni tomato dah duduk kat sini, tapi saya akan cabut tomato ni pergi ke polybag ke tempat lain. Yang ni tomato punya tower. Jadi dah khas untuk tomato, untuk eksperimen, tu dah ada. Tapi yang ni, yang pak choy macam-macam ada dalam ni, ni mungkin saya akan kosongkan besok. Saya akan sediakan untuk cili kulai. Yang ni cili padi bara ni, saya dah sediakan satu dekat belakang sana. Ada lagi cili kulai atas tu, mungkin saya akan cabut tu. Sebab dah tahu cara tanam kan. Jadi saya nak khaskan satu tower ni untuk cili bara. Mungkin dua cili bara lah, sebab kat sini pun ada dekat 80 lebih pokok, anak pokok cili padi. Jadi mana saya nak tanam kan. Tower satu boleh muat dekat 26. Kalau boleh buat 26, jadi dua pun dekat 50 macam tu aja lebih kurang. 50 ke 54 macam tu aja. Jadi saya kena cari tempat lain yang saya kena retire kan tower lain, ataupun beli tower baru. Buat tower baru, lepas tu beli kokopit, lepas tu mungkin pindahkan kat sana lah. Selalu kalau ada pokok baru lagi bagus, sebab buah dia pun lagi cergas. Kalau biasa pengalaman saya tak tahulah macam peladang lain pun ada pengalaman yang sama ke tidak. Biasa musim pertama buah cili tu memang cantik gila. Macam panjang dia dekat 8 inci, 7 inci, lurus, shining, kilat, macam-macam. Musim kedua buah dia
macam musim pertama kalau 100%, musim kedua dia akan rupa dia macam uh, 80, 70 hingga 80%. Lepas tu musim ketiga dia akan jatuh lagi kepada 60 hingga 80% antara corak rupa buah tu dengan compare tu musim pertama. Jadi kadang-kadang setengah peladang kawan saya, dia musim satu dia dah lebat-lebat, dah haus, dah makan macam tiap-tiap hari dia makan 3-4 ribu, 3-4 ribu, dia jual cili tu. Dia tunggu 2 musim, maksimum 2,5 musim macam tu je. Dia tak nak tunggu 3-4 musim, sebab dia tahu yang ketiga keempat tu dia akan makan baja yang lebih tinggi. Sebab katakan dahan pokok tu dah macam terlalu besar. Masa dulu dia kecil, masa dulu pun dahan tu dah besar, tapi besar tu tak matang tua lah kan. Dia macam besar tapi dia masih muda lagi. Masa muda penyerapan baja tu biasa kita bagi 1.5 CEC, maksimum 2.3, 2.4 macam tu. Tapi bila dia dah musim 2, musim 3, biasa kita kena tinggikan ke EC 3.0. Jadi kalau ladang besar, masak lah, dia kena letak banyak baja lah, dia kena belanjakan banyak baja. Jadi time macam tu, masa dia dah nak sampai musim kedua, dia dah buat tapak semai macam ni dekat beribu-ribu untuk sebelum musim 2 dia habis dalam masa 2 bulan ke 3 bulan. Pokok yang dia semai tu, biji yang dia semai tu dah besar macam 8 inci, 9 inci. Bila dia pindah saja dekat ladang, dalam masa sebulan dah berbuah dah. Sebab dia dah HST dekat 70-80 lebih kan. Jadi dia dah planning macam tu dah. Jadi dia tak rugi pun. Masa musim kedua habis saja dia buah, tanggal buang, dia tanam yang baru. Jadi kebanyakan orang dia buat macam tu. Jadi saya pun musim pertama memang cun lah. Musim kedua okey lah. Musim kedua dah agak dah, sebab akar pun banyak. Lepas tu kat ladang pun kalau akar banyak pun dah ada masalah dah, sebab banyak benda kena jaga, banyak nutrien kena tabur, NPK kena pakai, banyak-banyak foliar kena buat, macam-macam. Kalau miss satu benda tu habis, hancur. Jadi saya pun adalah buat macam-macam persediaan. Saya tak rushing sebab saya buat ini eksperimen. Lepas tu satu untuk kegunaan rumah saja. Kalau nak jual pun hari tu boleh, sebab dia dekat 5-6 kilo. Tapi tiap hari saya cabut, saya pakai untuk masakan rumah. Kadang-kadang buat macam-macam masakan yang berkaitan dengan cili hijau lah. Saya tak tunggu sampai cili merah, saya tunggu sampai cili hijau saja. Cabut, lepas tu jangan kedekut pakai kat dapur lah. Macam tu je. Jadi saya buat macam tu je. Saya sediakan. Jadi tahu-tahu ni semua bakal cili padi bara dengan cili kulai. Jadi dah sediakan. Ada saya rasa 1, 2, 3, lepas tu 4, 5, 6, 7. Saya ada 7 tower sekarang. Saya nak concentrate. Yang pokok atas tu saya biarkan. Yang bawah tu semua saya akan gunakan untuk, saya dah kosongkan pun, sebab saya dah buat penyediaan untuk pokok lain. Jadi bila saya dah cabut tu, saya kena tunggu akar tu reput dalam masa seminggu. Sebab air baja mengalir pun dia akan reputkan akar tu. Dia akan lama-kelamaan dia akan reput, dia akan join dengan kokopit. Jadi bila dah reput, nanti saya akan dah boleh selesa lah, dah nak guna itu sebagai tempat nak pindahkan either cili padi ke atau cili kulai. Itu saja. Yang ni just to share lah. Ni macam satu taman kecil yang ada pelbagai hidroponik punya tanaman. Ini semua hidroponik. Yang ni tomato, yang ni pun tomato. Hari tu saya test potong pucuk dia, macam kita potong pucuk cili untuk dapat Y, tapi tomato sengaja saya try macam tu, tapi dia keluar juga dia punya cabang tu. Ni semua tomato. Lepas tu bayam pun saya ada kat sini, hidroponik. Pak choy pun ada. Ni pak choy pun dalam tengah hiding kat bawah ni. Jadi yang ni semua macam satu tempat hidroponik yang saya test, tapi saya tak minat sangat buat hidroponik sebab hidroponik ni leceh untuk saya. Walaupun saya seminggu sekali saya kena siram nutrien, tapi setiap nutrien tu saya nak siram tu macam malas. Jadi saya lebih suka jenis tower ni. Tower ni kalau pump tak jalan pun saya kena ambil satu botol 1 liter. Saya kena isi dekat bahagian atas saja. Jadi dia akan turun bawah, macam slowly dia akan turun bawah sampai ke bahagian bawah.
Tengok daripada atas saya tuang, dia turun. Pokok tomato ni pun dia segar, tengok. Dia tak ada masalah pun. Tapi tomato ni pun saya tengah belajar ni, sebab saya kena cari baja tertentu. Kalau pakai baja AB, tapi bila saya pergi macam website Yara Terra yang khas untuk baja-baja pokok, jenis-jenis tumbuhan pokok, dia dah khaskan untuk tomato guna baja lain, untuk cili guna baja lain. Tapi sekarang saya guna baja cili untuk tomato. Tapi dia okey juga, dia dah dekat 2 kaki lebih dah. Setiap satu pokok dalam poket ni semua dah 2 kaki lebih. Tengok panjang ni, dekat 2 kaki. Tengok daripada bawah ni terus naik atas, dah dekat 2 kaki dah. Jadi ini saya kena cari jalan untuk ikatkan dia dekat tiang atas ke apa ke, saya kena buat. Jadilah ini satu benda saya nak share. Jadi saya akan gaulkan media kokopit ni, bagi dia masuk dalam. Okey, dah siap. Saya semai semua benih ni. Harap-harap dia akan tumbuh nanti saya akan share update perkembangan dia. Lepas tu tengok apa yang saya boleh buat. Jadi itu sajalah. Sekarang hari ni saya nak share, saya dah tabur sikit lagi kokopit atas ni supaya bagi dia tebal sikit. Nanti saya akan siram air biasa campur dengan air AB yang isi dia paling rendah, macam 200 ke 300 macam tu, bagi dia boost sikit untuk tanaman benih tu untuk bercambar dengan cepat ataupun dengan sihat. Yang macam ni semua saya buat cara yang sama. Saya rasa yang semua sihat. Jadi bila dia sihat macam ni pun okey lah, dia akan tumbuh nanti. Dia biasa masa kita siram ni waktu malam, dia akan macam lurus ke atas masa time benih ni dah mula tumbuh kan, dia akan lurus ke atas. Tapi masa waktu pagi dia macam terbuka. Dia pasal mungkin ikut cuaca kot, kat malam dia macam tu. Lagi satu cara yang saya buat ni, kalau ikut panduan buku ataupun asas semai benih, mungkin salah. Tapi kadang-kadang bukan semua perkara yang kita boleh bulat-bulat ikut panduan buku. Sebab setengah kalau kita berani eksperimen, pasti kita dah tahu kadang-kadang kita boleh override cara panduan buku. Sebab kalau kita buat cara macam ni pun dia boleh, apa hal lagi, kadang-kadang buku pun dia nak bagi, kalau orang betul-betul tak tahu nak eksperimen, dia bagi satu panduan lah, tak salah pun. Tapi kalau macam viewer saya ingat cara saya buat ni salah, kemungkinan tak salah jugalah. Sebab saya pernah try dulu, pernah sukses. Jadi saya rasa buat macam ni pun dia mungkin tak ada masalah juga. Jadi saya nak share macam tu je lah. Jadi okey, ini cara kita balut dengan plastik masa kita dah semai. Hari tu saya pakai kotak yang macam tu, tapi tak apa, yang ni kali ni saya pakai cara betul. Kita kena cover dengan plastik macam ni. Jadi kalau macam ni baru selepas 5 hari kita kena buka. Tapi macam mana pun cara saya guna yang kotak hari tu, saya letakkan atas, dia macam mana pun ditumbuh juga. Sebab dulu sudah try eksperimen, tapi cara ikut panduan manual macam ni kalau kita betul-betul buat. Okey, nak share saja.